لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada pagi ini untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan ilmu usulul fiqh, yang merupakan salah satu ilmu yang penting untuk penuntut ilmu, untuk tullabul ilm mendapat istifadah ataupun faedah daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, khususnya apabila mereka ingin mendapatkan hukum daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Terakhir yang kita bincangkan ialah berkenaan dengan tajuk yang nomornya 3, iaitu al-ilm, ilmu pengetahuan. Okey, dan kita telah lihat pembahagian pengetahuan terhadap sesuatu kepada 6 bahagian, iaitu ilmu jahil basit, jahil murakkab, dhan, waham dan juga syak. Okey. Dan rasanya kita telah juga bincangkan sedikit berkenaan dengan ilmu yang daruri dan juga ilmu yang nazari. Okey. Dan saya rasa saya telah jelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan kepentingan kita mengetahui tahap pengetahuan yang 6 ini, okay, supaya kita benar-benar berusaha untuk sampai ke tahap yang paling sempurna, iaitu ilmu, dan bukannya berada di peringkat yang bawah tapi kita merasakan kita telah pun sampai ke tahap ilmu. Okay? Dan ilmu daruri dan nazari juga membezakan, dapat memberi mujtahid ataupun hakim khususnya dalam usaha dia untuk mengeluarkan hukum di mahkamah. Antara lain, ilmu yang daruri akan menjatuhkan hukum, dan ilmu yang nazari sekiranya ada sebab seseorang tu tak dapat lagi ilmu tersebut, mungkin hukuman itu dapat dijauhkan daripadanya. Okey. Itulah sedikit sebanyak kan yang terakhir. Dan untuk hari ini kita akan bincangkan satu lagi perbincangan yang menarik. Pada saya menariklah kan. Okey, dan saya rasa pada tuan-tuan dan puan pun menarik juga, insya-Allah. Kalau dah baca lah, kalau tak baca dia mungkin jadi menekan sikit kan. Dia tekan tension sikit. Jadi kalau dah baca kat rumah, datang dia menarik sikit. Okey. Al-kalam. Okey, al-kalam ataupun percakapan, bicara. Okey, maksud al-kalam dari sudut bahasa Arab ialah lafaz yang membawa maksud, membawa makna. Dan dari sudut istilah pula, al-kalam ialah lafaz yang memberi faedah. Okey. Boleh beza tak yang membawa, yang memberi maksud dengan yang memberi faedah? Boleh beza? Apa beza dia? Boleh? Dr. Syekh A'id Al-Qarni datang mahu ni kan? Sempat pergi ceramah-ceramah dia. Okay, buku dia ada tak? Buku dia lah Tahzan tu kan? Tak apalah, carilah buku tu. Ada satu bahagian tu, dia kata zikir dengan menyebut Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, zikir yang tidak membawa faedah. Okey. Tengok boleh beza tak sekarang ni? Faham tak apa yang saya cuba cakap ni? Ada maksud tak Ya Latif? Ada makna atau tidak? Ada makna, ada faedah ke tidak? Cakap betul-betul. Nama siapa? Ni kali pertama saya tanya nama lah dalam kelas. Boleh bagi nama? Nama samaran pun tak apa. Boleh bagi nama? Ashraf. Kalau saya panggil Ashraf,
Ashraf. Tengok, dia pun terkebih-kebih lah nampak. Benar tak? Sultan. Dia tunggu apa dia ni? Kan tahulah panggil nama saya, tapi untuk apa? Betul tak? Ya, cakap Allahumma. Ada tak doa Nabi? Allahumma. Ada tak? Carilah, ada tak? Ada tak doa Nabi? Ya Allah. Tak ada. Dia Allahumma aghithni. Allahumma birahmatika astaghith. Allahumma hdina fi man hadait. Dia tak ada Allahumma. Tak ada. Okey. Nah, tapi benda tu kan, saya cuba nak bezakan sekarang ni antara yang membawa maksud. Ya ada maksud tak? Wahai. Ada. Ya kan? Ya terjemahan dia wahai. Latif yang maha lembut. Ada maksud? Ada. Makna tu ada. Maksud ada. Tapi adakah memberi faedah? Tidak memberi faedah. Okey. Detail kan? Okey. Sebab tu saya sebut tadi menarik. Kan bawah ni ada lagi banyak lagi yang menarik ni. Tapi tak apalah, biar yang itu dulu. Jadi ada orang bila dia baca yang tu, dia kata ni apa ni? Kan takkan tak boleh doa dengan panggil Allah, ya Allah, takkan tak boleh. Tapi Dr. Aidil Qarni mengatakan kita nak dalam bahasa Arab. Ya, kita sekarang ni sedang berbicara dalam bahasa Arab. Ya Latif bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab kan? Jadi kalau dalam bahasa Arab, Ya Latif ada maksud tapi tak ada faedah. Jadi kalau nak bercakap, cakaplah dengan percakapan yang ada faedah. Ya Latif ultuf bi. Ya Rahim irhamni. Betul tak? Ya Qahar ihzim al-adu. Kan, wahai yang maha perkasa, hancurkanlah musuh. Bukan panggil gitu je. Bos tengok kan. Bos kata kau ni apa hal ni, tu lah. Ceritalah lebih kurang, okey. Tapi bukan kita nak samakan manusia dengan Allah, tetapi kita nak bagikan dari sudut bahasa, kita bercakap dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Okey, bahasa Arab yang amat jelas. Okey, bukannya bahasa Arab yang digunakan oleh orang yang terkemudian, jauh dari sunnah Nabi. Timbullah doa Ya Latif, baca berapa kali? 1000 ke 100 ke apa. Kemudian apa lagi? Kalau nak lembutkan hati orang, sebut Ya Latif. Kalau nak kahwin, tak tahulah sebut apa kan. Okey, sebut lain-lain pula kan. Tapi yang digunakan ialah panggilan dan nama Allah yang dipanggil. Okey, Allah yang dipanggil dengan nama-nama tertentu. Ini disebutkan oleh Dr. Aidil Qarni sebagai satu percakapan yang ada maksud tapi tak ada faedah. Jadi benda tu adalah orang kat Malaysia yang tak tahulah, dia mungkin tak suka kot dengan Dr. Aidil Qarni. Dia kata tengok ni, menafikan zikir-zikir yang ulama bawa. Ulama mana bawa kan? Okey. Baik, isi kandungan yang paling kurang untuk membentuk satu kalam ialah salah satu daripada berikut. Maknanya nak bentuk satu kalam, lafaz yang membawa faedah, bukan yang membawa maksud ni, yang membawa faedah. Paling kurang dalam bahasa Arab ialah 2 patah isim, 2 kata nama, seperti Muhammadun Rasulullah. Atau kalau dalam bahasa kita tak ada don-don kan. Okey, Muhammad Rasulullah. Ataupun satu fa'il, satu kata kerja, dan satu isim, satu kata nama. Seperti istaqama Muhammadun. Istaqama maksudnya telah berpegang teguh. Akala Ahmadu. Akala apa dia? Sebutlah, letaklah nama siapa-siapa pun, okay. Tapi dia perbuatan dan kata nama. Perbuatan, kata nama, ataupun 2 kata nama. Itu paling kurang. Jadi tak boleh kita nak sebut Muhammad je. Okey. Kecuali dalam kecuali sekiranya kalau kita sebut Muhammad tu ada maksud Muhammad itu sekian-sekian. Contohnya kan? Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Manakah fi'ilnya, ada tak fi'il kat situ? Fi'il ni kata kerja. Bismillah, ba tu dengan kan? Bismillah, nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dari sudut apa dia panggil lah, faedah, ayat ni adakah sempurna ataupun tidak? Faham tak maksud saya? Soalan tu pun kadang-kadang pening sikit. Ginilah.
Kita sebut mungkin macam kita sebut contoh, saya bagi contoh yang kita guna sehari dalam satu hari lah. Kita kata dengan kereta. Dengan kereta kan. Okey, jazakallahu khairan. So dengan kereta adakah satu dia panggil apa? Ayat yang penuh? Kalau penuh macam mana? Saya datang ke sini dengan kereta. Betul? So dia mesti ada datang, saya datang ke sini, itu namanya fa'al, kata kerja. Bismillahirrahmanirrahim, mana kata kerja dia? Tak ada. So kalau tak ada, kenapa disebutkan? Kenapa diletakkan pada setiap surah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kata kerja itu dipadamkan? Okay, kenapa? Okay, sebelum saya nak bincang kenapa, saya nak ceritakan di sini kenapa soalan saya tadi, kenapa dipadamkan betul. Saya nak bincangkan itulah kan. Kenapa dipadamkan? Kerana dalam bahasa Arab ni dia ada perkataan yang disebut dan ada perkataan yang tak disebut. Okey, saya keluarkan sikit satu. Ini dia jadi kelas bahasa Arab ke apa kan. Contohnya kan, kalau orang datang dalam bahasa Arab, dia tanya man anta? Jawapannya man anta? Jawapan mas muka. Okey, mas muka. Siapa nama awak? Jawab. Dia jawab apa? Sultan. Okey, sebut slang Arab sikit, sultan gitu kan. Sultan kan. Dia tak sebut ismi. Ismi bagaimana? Ismi sultan. Sepatutnya itu ismi sultan. Okey. So kenapa dia tak sebut ismi? Kerana ismi itu kalau dalam bahasa Arab, ismi itu sebenarnya ada. Tapi kenapa tak ada? Kerana dalam soalan dah ada. Jadi kalau tak sebut dalam jawapan tu pun orang nak faham ada. Dia panggil mahdzuf ataupun muqaddar, yang dipadam ataupun yang diketahui. Okay, ini saya nak cuba bawa dalam bahasa Arab sikit untuk faham benda ni. Untuk faham benda ni, apa saya nak sebut tadi? Jadi yang penting mesti ada dua perkataan yang jelas disebut dan didengari, ataupun satu perkataan yang disebut tapi kita faham dia sebenarnya nak sebut dua. Nak makan apa? Nasi. Nasi itu nak buang ke nak makan? Nak makan lah. Pasal apa? Kenapa tak sebut abang nak makan nasi? Kata abang cakap nak nasi salah. Abang kena jawab abang nak makan nasi. Kata mak tanya tadi apa? Mak tanya abang nak makan apa? Bila abang sebut nasi, artinya abang nak makan nasi lah. Takkan abang nak buang nasi. Betul tak? Tapi takkan dia nak jawab macam tu kan. Tapi itulah lebih kurang. Okay, kalau kita berhujah dengan dia, nampak dia jawab macam tu, maknanya dia faham usul fiqh. Maknanya dia seorang anak yang berfikir dengan baguslah. Okay, so faham lebih kurang apa yang saya nak ceritakan di sini. Dari sudut bahasa Arab tu ada yang disebut dan ada yang tak disebut tapi difahami. Bismillahirrahmanirrahim disebut sebahagian dengan kereta, contohnya kan, dengan nama Allah. Dengan nama Allah apa? Aqra'u. Jadi para ulama dibincangkan aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dengan nama Allah. Tapi kenapa tak sebut aqra'u? Kenapa? Kerana nak jelaskan bahawa yang lebih penting adalah bergantung kepada nama Allah, bukannya membaca. Itu yang lebih penting. Okey? Tak apalah kalau tak faham pun benda apa yang saya cakap ni, cuba letaklah kat mana-mana, simpan dulu. Satu masa nanti faham, insya-Allah. Saya kadang-kadang banyak gitu. Ada benda yang masa kecil saya tengok je ustaz ni cakap apa ni, kan? Lewat 10 tahun lepas tu, baru teringat. Tiba-tiba bila buat benda tu, ustaz tu cakap benda tu 10 tahun lepas. Advance betul ustaz ni. Faham tak? Kadang-kadang kita kena buat gitu. Kena buat kan, anak-anak kita yang dah makin nak balik ni kan, kita kena duduk sekali dengan dia, beritahu kat dia apa hukum mandi wajib lah, apa benda semua ni. Kenapa nak dia pening apa benda ni? Dia tak kan? Dia kata dia antara contoh lah. Sekarang ni budak-budak bila tengok seorang lelaki kahwin dengan perempuan, tiba-tiba dapat anak kan, dia confuse tak budak tu? Budak tu confused. Macam mana duduk peluk-peluk kalau dapat anak kan. Takkan kita nak cerita semua sekali. Jadi tapi sampai satu masa kita kena beritahu kat budak tu, mungkin budak tu akan tercengang. Tapi bila dah sampai masa, kalau tak cerita tu yang jadi apa? Umur 20 tahun tak reti mandi wajib. Umur 20 tahun tak reti apa lagi? Apa fardu ain semua tak tahu, solat tak pandai. Tak ada orang ajar. Okey? Tapi kalau boleh ajar
Kata kalau dia yang dah balik, jangan pergi ajar dengan adik-adik sekali. Dia seorang sudah lah. Okay? Baik. Mufrad ataupun singular bagi kalam ataupun percakapan ialah kalimah. Okey. Dan definisi kalimah ialah, kalimah ni perkataan. Mana dia nak huraikan di sini, kalam ialah ayat. Okey, ayat ataupun apa dia panggil lah, sentence. Ayat lah, betul lah, jumlah kan. Tak tahu lah apa bahasa Melayu panggil apa. Betul ayat lah. Ha? Ayat kan? Sentence ayat kan? Okey. Ayat. Jadi bila sebut kalam, artinya satu sentence, satu ayat. Ayat ini sebenarnya, kalam ni sebenarnya adalah jamak. Lebih kurang itulah, ataupun isim jins. Saya takut terlampau tinggi sangat, tapi tak apalah, saya nak ceritakan. Kalam tu banyak lah. Sikitnya ialah kalimah. Sikit bagi kalam tu ialah kalimah. Okey. Dan kalimah ni apa dia? Iaitu perkataan. Perkataan ialah apa yang membawa makna untuk satu perkara. Jadi kalimah campur kalimah jadi kalam. Faham ya? Macam Muhammad tadi kalimah, isim kan. Okay, Rasulullah juga adalah kalimah, isim juga. Yang ni campur yang ni, dia boleh jadi kalam. Tapi kalau satu je, tak semestinya boleh jadi kalam. Okey. Okey, baik. Kemudian kalimah ini sendiri, iaitu perkataan, terbahagi kepada tiga, iaitu isim, fi'il dan harf. Ini biasalah, ini benda yang basic. Benda yang basic kalau nak belajar, kalau maknanya antara benda yang perlu kita tahu dalam usul fiqh ialah dari sudut bahasa Arab yang basic macam ni. Isim ialah kata nama, apa yang menunjukkan kepada satu makna pada dirinya tanpa waktu. Faham tak? Dia tunjukkan macam Muhammad. Bila sebut Muhammad, ada masa tak? Ada masa ke tak ada? Tak ada. Okey, selesai yang tu, faham dah. Isim ni terbahagi kepada tiga. Apa yang memberi erti umum, seperti al-ism al-mausul, kata nama sambungan. Kata nama sambungan ni dalam bahasa kita yang. Dia yang. Okay? Allazi huwa allazi arsala rasulahu. Dialah yang. Dialah yang. Kan? Apa dia? Ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim. Mereka itulah yang Allah telah copkan atas hati mereka, ataupun apa dia panggil lah, Allah telah apa perkataan lainnya, Allah telah coplah yang saya teringat sekarang ni, maknanya Allah telah kuncikan hati mereka. Allazina, allazi seorang, yang. Allazina ramai yang. Tapi kita tak ada gitu, kita ada yang je, betul tak? Betul kan? Kalau kita sebut huwa allazi, dia yang. Hiya allati, dia yang juga. Kan, mereka hum allazina, mereka yang juga. Kan, dia tak ada mereka all, tak ada, semua yang semua. Kan. Tapi yang pentingnya itulah, bahasa kita mungkin dia tak cukup kuat untuk nak sampai ke bahasa Arab tu. Sebab tu kadang-kadang perkataan Arab ni sikit, terjemahan dia kita terjemah panjang. Terpaksa buat macam tu. Okey. Saya rasa bahasa Inggeris mungkin lebih kuat sikitlah untuk nak terjemah bahasa Arab. Kuat sikit. Okey. Selesai yang tu. Kata nama sambungan. Yang kedua, apa yang memberi erti tidak terhad, seperti an-nakirah fi siyaqil itsbat. Kata nama tidak spesifik dalam konteks pensabitan. Siapalah faham yang benda ni? Nakirah fi siyaq al-itsbat. Itsbat ni maksudnya sabit. Maknanya kita mengiyakan sesuatu. Okey, mengiyakan sesuatu. Itu maksudnya itsbat. Okay. Nakirah pula ialah kata nama yang tidak spesifik, seperti kita sebut rajulun, lelaki. Bukannya ar-rajulu, lelaki itu. The man, dengan man. In the house is a man. There is a man in the house. Okay, the man is in the house. Sama tak? Tak kan? Kalau the man tu maksudnya orang yang tertentu, orang itu. Kita dah kita sedang bincangkan tentang seseorang. Orang tu dalam rumah ni, tapi dalam rumah ni ada orang. Sama tak? Dalam rumah ini ada orang. Inilah dia, nakirah, ada orang. Dalam rumah ini menceritakan tentang adanya orang tu, ada di situ, bukannya orang tu tak ada. Itu namanya itsbat. Boleh? Okey, faham Dia faham sikit-sikit pun tak apa. Saya tak nak faham secara 100% itu memang
kena pergi masuk universiti lah kan. Tapi sini dapat sikit-sikit pun dah okey dah. Yang ketiga, apa yang memberi erti khusus seperti al-a'lam. Al-a'lam kata nama khas. Kalau kita sebut Kaabah, Kaabah, ada tak orang faham Kaabah tu ialah lain daripada Kaabah yang di Mekah tu, ada tak? Sebut Al-Masjidil Haram, saya nak pergi Masjid Haram. Ada tak orang faham Masjid Haram ni dekat Serendah? Ada? Tak ada kan? Ya, orang tak faham yang tu. Orang faham Masjid Haram artinya satu yang tu je lah. Tapi bila sebut Muhammad, kan, orang akan faham. Tengok pada orang tu lah. Kalau kita sedang berbicara tentang seorang Muhammad dan kita kata Muhammad ni kenapa lambat? Kenapa Ahmad ni lambat? Jadi kita faham lah. Orang lain mungkin tak faham, tapi kalau dia kenal orang tu, dia akan faham. Jadi yang pentingnya ialah kata nama khas ialah kata nama yang diberikan kepada sesuatu perkara ataupun seseorang. Okey? Jadi itu adalah kategori isim ataupun kata nama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu, tapi kita tengok sekarang ni yang dalam bahasa Arab. Fi'il pula ialah kata kerja. Apa yang menunjukkan kepada satu makna pada dirinya dan bentuknya pula menunjukkan kepada salah satu daripada 3 waktu. Muhammad tadi ada tak waktu? Tak ada waktu. Tapi kalau perbuatan ni dalam bahasa Arab, tengoknya tahu dah. Sama ada waktu apa? Waktu, dahulu, tak ada sebut yang ni, tengok Allah. Kini dan akan datang, bukan selamanya, akan datang. Okay? Dahulu, contohnya fahimah, telah faham. Kalau sebut fahimah, faham, salah. Sebab tu dalam terjemahan, kalau orang tu dia terjemah fahim tu, saya faham. Tak, saya telah faham. Dia past tense. Kan, I faham apa? Understood. Kalau I understand, tak boleh. Okay, betul tak? Sebab tu Ahmad Didat kan, satu contoh yang cukup baik. Seorang padri ni masa lawan dengan Ahmad Didat, dia pakai jubah lah tu kan. Orang Arab lah, dia Arab tapi padri. So dia kata, dia orang lain lah, tapi tak apalah, soalan rasanya. Seorang tu datang, dia kata you mentioned that siapa dia, Isa is still alive, whereas in the Quran, in your Quran, is mentioned that Isa is already dead. Kan, betul buat ayat tu. Wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. The day I die and the day I will be resurrected. Kan, gitu kan. Jadi Ahmad Didat dia bawa kan, style dia kan, dia kata wa yauma amutu, dia kata aku cukup sedih lah, kau ni orang Arab tapi tak faham bahasa Arab. Dia bantai dulu kan, dia style dia tu kan. Lepas tu dia kata wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wa yauma amutu, the day I die, not the day I died. Dia bagi qalah lagi. Faham tak? Beza tak? The day I die dengan the day I died. Amutu, die, mati. Pada hari aku mati, maknanya aku akan mati ataupun sedang mati. Kawan tu kata dah mati, salah. Kalau pada hari aku telah mati, wa yauma mittu, pada hari aku telah mati, mitu. Apa dia panggil, struktur ya, atau bentuk perkataan tu menunjukkan masa. Okey, contoh kat sini, tak usah jauh ni. Fahima, telah faham. Okey, ini yang perbuatan yang berlaku pada masa yang silam. Kalau waktu yang semasa, sekarang ni yang sedang berlaku, yafhamu. Tak boleh nak kata, kalau kita nak kata saya sedang faham, tak boleh kata saya fahim tu, ana fahim tu. Tak, ana uhawil afham, saya cuba nak faham, tak apa. Okey, ataupun ana afham, saya faham, sekarang saya faham. Okay, ams ma fahim tu, al-an fahim, al-an boleh juga sebut fahim tu, wa afham. Dan waktu perintah akan datang, ifham. Okay, perintah ni maksudnya ada satu lagi, dia ada 3 kan. Satu yang telah, past tense, present tense, dan yang ketiga dalam bahasa Arab ialah perintah. Perintah ni ialah untuk yang akan datang. Bila kita sebut iqra', baca, kan, baca, maknanya baca lepas saya cakap ni kamu baca, bukannya baca semalam. Dia tak, iqra' bukan baca semalam, baca sekarang ni. Maknanya lepas saya cakap, baru kamu baca. So masanya ialah masa akan datang, bukannya masa sebelum ni, bukan juga masa sekarang, tapi masa selepas ini. Okey. Ketiga-tiga bahagian al-fi'il, kata kerja ini, membawa maksud yang itlaq, tidak terkait. Justru ianya tidak mempunyai sifat keumuman.
Okey. Okey. Tidak mempunyai sifat keumuman. Saya cuba baca dulu ya. Ketiga-tiga bahagian fi'il kata kerja ini membawa maksud mutlak ataupun tidak terkait. Justru ianya tidak membawa sifat keumuman. Yang saya boleh faham kat sini ialah bila sebut fahima, okey, yafhamu dengan ifham, okey, dia mutlak, tidak mempunyai sifat keumuman. Yang saya cuba faham ialah dia berkenaan dengan orang yang tertentu lah. Okey, berkenaan dengan orang tertentu, berkenaan dengan masa yang tertentu. Macam kita sebut sekarang ni, fahim tu, fahima. Fahima dia kan. Okey. Kemudian kalau yafhamu, dia juga. Kalau ifham, fahamilah, kepada dia juga. So dia bukanlah kena kepada orang ramai, tidak. Okey. Secara umumnya itulah lebih kurang. Tapi yang penting, yang paling yang kita nak faham kat sini, beza antara isim dengan fi'il ialah isim ni dia tunjuk pada satu benda, tapi tak menunjukkan masa dan bukan pergerakan, dia adalah nama. Kalau fi'il pula perbuatan dan ada masa kat situ. So jangan salah guna apa dia, jangan salah guna bentuk masa tu. Okey. Jadi kalau dekat Arab Saudi lah kan, Arab Saudi kita ada orang yang memang cakap bahasa Arab, orang yang belajar bahasa Arab, dan orang yang kerja kat sana. Dia tak belajar bahasa Arab, dia kerja kat sana. Jadi dia pun dia dengar lah apa orang cakap, dia pun cakap lah. Okay, jadi cakap dia, kalau macam kita ni agaknya macam orang Bangla kan, Bangladesh kan, mula-mula nak cakap dengan kita, takkan kita nak kata apa, macam yang percakapan apa, perkara ini menunjukkan ini, mana faham. Kalau kamu tekan ini, yang akan berlaku ialah begini. Dia pun tengok je lah, kata tak faham, ulang balik kan. So kita kena sebut, tekan ini meletup. Senang kan, tekan ini letup. Kita cakap macam tu je. Okey, tekan ni letup. Kita tak kata kalau awak tekan ini yang akan berlaku ialah begini. Tak ada. Itu tak, kita orang tak faham lah tu. Jadi kat sana pun lebih kurang gitu juga kan. Dia kadang-kadang ana ifham, anta ma ifham. Sama, saya faham, awak tak faham. Tapi perkataan yang diguna tu ialah fahamilah. Okey, lagi senang ana fi faham. Lagi senang, saya dalam kefahaman. Lagi senang, anta ma fi faham, ana fi faham. Ma fi tu tak ada kan. Jadi kalau buang ma jadi fi lah, saya dalam kefahaman. Anta ma fi akal, ana fi akal. Senang. Kalau itu bahasa kalau kita bahasa Bangla kat sana lah kan. Okey. Jadi kalau dengan percakapan tu orang dah tahu dia ni belajar dekat universiti, dia ni kerja dekat, walaupun muka lebih kurang sama kan. Dia tahu yang ni kerja, yang ni tak kerja, yang ni apa dia? Yang ni belajar dengan bahasa tu. Okey. Baik. Al-harf iaitu kata penyambung. Harf ni tak tahu lah, mungkin kita ada juga perkataan tu iaitu huruf. Huruf. Tapi kalau kita huruf ialah A, B, C, huruf kan. Harf dalam bahasa Arab itu pun huruf juga. Alif, bata, alif, huruf, ba, huruf, ta, huruf, betul. Tapi pada masa yang sama, dalam ilmu bahasa Arab, bila sebut harf ataupun huruf ialah kata penyambung. Okey, tak apa. Apa yang menunjukkan kepada satu makna pada perkataan lain. Dia bukan tunjukkan maksud pada diri dia, dia tunjukkan maksud pada benda lain. Okey, Contohnya huruf al-waw. Waw kan, al-waw. Okey, huruf waw tu, maksud dia ialah dan. Ianya menjadi penyambung kata-kata dan membawa erti dua benda berada dalam satu kumpulan. Okey, ianya tidak menunjukkan tertib dan tidak pula menafikannya kecuali dengan dalil. Huruf waw kan, waw tu. Okey, kalau kita sebut je dan, tiba-tiba kita datang dan. Boleh tak? Boleh lah, tapi orang kata ni apa dia kan? Dan apa? Tapi kalau kita sebut Ahmad datang, Ahmad dan Abu datang, baru dan tu membawa maksud bersama. Okey. Tapi dia tak boleh sendiri-sendiri, tak boleh. Okey. Kemudian tengok lagi membawa erti dua benda berada dalam satu hukum, satu benda, satu perbuatan, satu apa sajalah perbincangan. Contohnya datang, Ali dan Ahmad datang. Okey, maknanya mereka datang, dua-dua datang.
Tapi siapa datang dulu? Kalau kita sebut Ja'a Aliyun wa Ahmad, siapa datang dulu? Dengan perkataan waw, tak ada. Kita tak tahu siapa datang dulu. Dia ada kemungkinan datang bersama. Ada kemungkinan Ali dulu, Ahmad belakang. Ada kemungkinan Ahmad depan, Ali belakang. Perkataan waw tu. Kenapa dia jelaskan benda ni? Nak beritahu detailnya bahasa Arab. Bila sebut waw ni mutlaqul jama', menunjukkan secara mutlak adanya persamaan. Dia tak menunjukkan saya dulu, dia dulu, tak. Okey. Kemudian huruf fa, al-fa, maka. Maksud fa tu biasanya maka lah dalam bahasa kita kan. Ianya sebagai penyambung kata-kata dan membawa erti dua benda berada dalam satu hukum, menunjukkan tertib dan susulan. Ianya juga kadang-kadang membawa erti sebab. Dia ada, pertama ada dua sebab. Satu menunjukkan, ada dua sebab, ada dua maksud. Satu menunjukkan maksud pertama ialah maka, maksud kedua ialah sebab. Okey. Kemudian nak jelaskan lagi, bila guna perkataan fa, ertinya ada tertib. Contohnya saya sebut tadi, kena bangun sekejap lah. Okey. Tadi apa? Tadi ja'a kan. Contohlah amana, beriman siapa? George kan. Wa tak nama putih sikit tak? Drogba tahu tak? Tak kenal Drogba? Tak tahu? Orang muda tahu kan. Katalah amana George wa Drogba kan. Siapa yang beriman terlebih dahulu? Tak tahu. Tapi kalau amana George fa Drogba, maka kita tahu yang beriman terlebih dahulu ialah George, disusuli oleh Drogba. Drogba nama dia kan? Tak, saya teringat kawan saya yang kerja sekali, dia dari negara yang sama lah. Itu beza fa dengan wa. Okey, contohnya, contoh lain lah kan, makan je, tak ada benda lain. Qara'tul al-Fatihah wa al-Baqarah. Saya baca Fatihah dan saya baca Baqarah. Ada tak? Mana saya baca dulu? Orang tak tahu. Tapi qara'tul Fatihah fal Baqarah. Saya baca Fatihah kemudian disusuli. Fa tu ada maksud disusuli. Ini penting untuk penterjemahan dan satu kefahaman. Yang kedua ialah penterjemahan. Okey, selesai itu. Huruf al-lam yang membawa maksud untuk, membawa erti, membawa pelbagai erti. Antara lain ialah sebab, iaitu erti yang pertama. Yang kedua, hak milik. Yang ketiga, kebenaran. Contohnya, alhamdulillah. Lillah ni membawa maksud apa? Kan antara tiga ni, sebab ke, hak milik ke, kebenaran? Hak milik. Kan, alhamdulillah, kepujian, hak milik Allah. Okey. Kalau kebenaran, contohnya biasanya kalau dalam kataan biasa tu digunakan dengan hutang lah. Kalau sebut hutang kan, okay, ad-dainu lahu. Okay, terpaksa tulis sikit lah. Nak guna kata orang lain kan? Ad-dain bahagian atas ya, hutang. Li alaika. Boleh lah gitu. Ini membawa maksud apa tadi? Menunjukkan kebenaran. Boleh lah. Maknanya dain itu ataupun hak milik juga lebih kurang. Hutang itu adalah di pihak saya. Maknanya untuk saya. Alaika, atas engkau. Okey, maknanya hutang ni atas engkau, untuk saya. Siapa pinjam, siapa siapa yang pinjam dan siapa yang beri pinjam? Ana beri pinjam ke? Boleh faham tak? Pening sikit kan macam mana? Ke anta yang beri pinjam? Ana yang beri pinjam. Li, saya punya hak milik.
kebenaran, maknanya dain tu adalah apa kata, milik saya lah. Okey, alaika, atas engkau. Maknanya bila engkau pinjam, bila kita nak ceritakan dainu, kita sebutlah li alaika, sebutlah berapa, asyratu alaf ke kan, banyaklah tu, asyratu alaf dirham lah tu kan, 10,000 dirham. Hutang aku atas engkau ialah 10,000 dirham. Siapa yang hutang, siapa yang kena bayar, siapa yang apa, dia panggil apa, peminjam siapa yang bagi pinjam, saya yang bagi pinjam. Kerana perkataan ni, kita tengok perkataan ni, kita tahu dah siapa yang bagi pinjam. Alaika, beban atas dia, maka dialah yang meminjam. Okey, tapi kita nak fokus kat sini dari sudut lam tu membawa maksud hak milik dan membawa maksud kebenaran. Okey, hak, saya cuba nak fahamkan bahawa dain itu adalah saya punya. Okey, dan hutang itu adalah menunjukkan kepada milik saya lah, ataupun benarnya untuk saya dan bukannya awak punya. Okey, kalau sebab, lam yang membawa sebab, antaranya contohnya ialah ada Quran tak? Okey, inni li'amalikum lahuwa walakum syirbun, hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Unta ini baginya masa untuk minum, dan kamu juga ada masa untuk minum pada hari yang tertentu. Ini lam bawa maksud apa ni? Bawa maksud apa? Fikir terus, tak buka, fikir terus. Ini masih lagi membawa maksud hak milik. Okey. Kemudian satu lagi ini membawa maksud kebenaran. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhan kamu, la, perkataan lam tu, la huwa. Huwa tu dia kan, dia adalah yang al-aziz ar-rahim, maha perkasa ataupun maha al-aziz ni maha apa terjemahan al-aziz, perkasa lah, maha perkasa dan maha pemurah. Okey. Tapi lam sini bukan membawa maksud sebab, bukan membawa maksud hak milik, tetapi membawa maksud kebenaran. Dialah yang sebenar-benarnya Al-Aziz dan Ar-Rahim. Okey, satu lagi lam tak jumpa kat sini, iaitu lam yang menunjukkan sebab. La'allakum, boleh tengok ni, la'allakum, tapi la dia tu la'alla. Dia cari, dia tak jumpa ya. Wa ma kana lakum an tu'dhu inna dzalika shay'un fa inna Allaha bi kulli shay'in alim. Tak apalah, nanti saya cuba cari. Okay, yang pentingnya ialah lam itu membawa banyak maksud. Dan satu perkara yang ulama kita jelaskan, huruf-huruf ni kadang-kadang dia boleh bertukar. Maknanya kadang-kadang kita boleh guna lam tu untuk ala kan. Kadang-kadang kita boleh guna waw tu membawa maksud fa membawa maksud waw. Okey. Dan terakhir sekali kat sini, antara di antara kelompok huruf ialah ala, yang membawa maksud di atas. Di antara ertinya ialah kewajipan. Apa dia ayat yang untuk puasa? Kutiba alaikumus siyam. Terjemahan dia?
Diwajibkan ke atas kamu. Mana diwajibkan? Ditulis ke atas kamu. Siapa kata wajib? Kutiba alaykumul amanu kutiba alaikumus siyam. Betul tak? Wahai orang-orang yang beriman, ditulis ke atas kamu puasa. Kita terjemah, diwajibkan ke atas kamu puasa. Kenapa? Kenapa kita kata wajib? Ditulis je. Kerana ada perkataan ala. Kutiba ala, okay, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan ke atas kamu qisas bila ada pembunuhan. Diwajibkan ke atas kamu puasa. Kutiba ala tu maksudnya bukan tulis biasa je, tapi diwajibkan. Okey. So itu antara cara kita nak faham lah. Baik, lepas itu bahagian-bahagian al-kalam ataupun percakapan. Bahagian ini dari sudut benar ataupun tidak benar. Okey, kalam ini ada dua bahagian, iaitu khabar dan insya. Okey. Khabar ialah apa yang boleh disifatkan dirinya sendiri sebagai benar atau salah. Berita kan. Kalau percakapan tu kategorinya adalah berita, dia boleh jadi berita yang betul, berita yang salah. Okey. Okey. Kemudian perbincangan lanjut, bila kita sebut apa yang boleh disifatkan dirinya sendiri sebagai benar atau salah, okey, terkeluarlah al-insya, tuntutan melakukan sesuatu. Okey. Kerana ianya tidak boleh disifatkan demikian, ini kerana isinya bukan perkara yang telah berlaku di mana boleh disifatkan sebagai benar atau salah. Okey. Faham tak ni? Tak apalah, saya rasa kita terus pergi kepada nombor 2. Al-insya' maksud dia apa yang tidak boleh disifatkan sebagai benar atau salah. Insya' artinya ialah tuntutan. Okey. Jadi kalau kita nak faham kalam ni dari sudut benar atau tidak benar, ada khabar. Khabar ni boleh jadi betul, boleh jadi salah, berita. Okay, tapi kalau perintah, kita tak boleh kata pada perintah salah ataupun betul. Tapi kita boleh kata pada berita betul atau salah. Okey. Contohnya sekarang ni, kalau seorang cikgu dia minta anak dia, anak murid dia untuk belajar balik, kamu kena belajar. Anak murid tak boleh kata betul ataupun salah. Betul tak? Anak murid boleh kata baik cikgu, betul tak? Tapi kalau katalah cikgu tu dia nak ceritakan sesuatu dan cikgu tu mungkin terlupa. Okey, cikgu tu mungkin dia kata Washington yang berada di mana? Dia salah sebut. Dia kata Washington yang berada di Trinidad, contohnya kan. Okay? Jadi mungkin dia bapak saya duta dekat Washington dulu kan. Cikgu, Washington ni dekat Amerika Syarikat. Yang cikgu sebut tu salah. Itu tak apa. Pasal cikgu tu memberitahu sesuatu. Dia bukannya menyuruh sesuatu. Boleh? Okey. Kalau dah boleh beza tu, kita nak pergi kepada huraian tadi dah selesai. Saya rasa bila kita sebut apa yang boleh disifatkan sendiri sebagai benar atau salah, maka terkeluar insya'. Dan apabila kita sebut dirinya sendiri, maka terkeluarlah al-khabar, berita yang tiada syak lagi tentang kebenarannya atau kesalahannya berdasarkan kepada pembawa berita. Okey, maknanya ada berita yang memang tak boleh nak dipertikaikan. Kenapa tak boleh dipertikaikan? Kerana tidak ada keraguan langsung terhadap orang yang membawa berita dan juga terhadap berita. Okay, maknanya kalau sekarang ni yang membawa berita itu ialah Muhammad bin Abdullah As-Sadiqul Amin, dia bawa berita, kita nak kata apa? Nak kata apa? Terimalah, betul tak? Jadi kalau dia ceritakan tentang sesuatu yang akan berlaku di akhir zaman, kita nak kata apa? Kita kata terima, benar, sekiranya hadis itu sahih. Kita cek dulu hadis itu macam mana. Bila hadis itu sahih aja, benar. Kita tak boleh pertikaikan. Okey. Okey. 1.1, apa yang tidak boleh disifatkan sebagai salah seperti berita dari Allah dan Rasulullah yang sabit itu yang sahih. Maknanya ada berita yang boleh dipertikaikan, tapi ada berita yang tak boleh dipertikaikan. Antaranya ialah berita yang datang dari Allah dan Rasulullah. Kedua, apa yang tidak boleh disifatkan sebagai benar
Ini tak boleh, yang tadi tak boleh sifatkan sebagai salah. Yang kedua ialah yang tak boleh disifatkan sebagai benar, seperti berita tentang perkara yang mustahil dari sudut syarak, seperti berita orang yang mendakwa sebagai nabi. Kan? Dia datang, dia dakwa dia nabi. Sedangkan kita dah tahu dah, lepas Nabi Muhammad tak ada nabi. Dia pun mungkin bawa bukti-bukti. Mungkin dia boleh bawa sedikit mukjizat kan. Okay? Dia buatlah apa-apa pun. Mungkin dia boleh macam-macam lah. Dia boleh tahu dah apa dalam hati kita lah. Dia boleh bagi kita sembuh lah kan. Okay? Adakah itu akan menyebabkan kita percaya? Tak boleh, kerana itu mustahil. Dalam agama mustahil. Kemudian ada yang mustahil dari sudut akal. Okay? So mustahil ni ada mustahil dari sudut agama. Masih lagi perenggan yang itu juga. Okay? Mahupun dari sudut akal, seperti berita bahawa dua perkara yang berlawanan seperti diam dan bergerak telah berlaku pada satu objek dalam satu masa. Boleh tak? Maksudnya kita ceritakan tentang seseorang bahawa dia hidup dan dia pun mati. Dia ni hidup dan mati, boleh tak? Tak boleh, dia sama ada hidup atau mati. Okey. Sekarang ni hujan dan tak hujan. Sekarang kat sini atas kita ni hujan tak hujan. Maknanya orang tu tak betul lah. Benar tak? Dia cakap sesuatu yang mustahil. Okay? Kemudian yang ketiga, apa yang boleh disifatkan sebagai benar atau salah, sama ada dengan peratusan serupa maupun salah satunya lebih berkemungkinan, seperti berita seseorang tentang kepulangan orang yang berpergian. Okey. Maksudnya 1.1, 1.2 dan 1.3 menceritakan tentang berita sekiranya dikaitkan dengan penyampai berita. Kalau dikaitkan dengan penyampai berita, ada yang tak boleh tolak langsung sekiranya penyampai itu memang tidak boleh dipertikaikan. Yang kedua, tidak boleh disifatkan sebagai benar, mesti salah punya, kerana bersalahan dengan menyalahi benda yang ataupun merupakan perkara yang mustahil. Dan yang ketiga ialah yang pertengahan. Maknanya yang kita boleh cakap betul dan kita boleh cakap salah. Makin faham ke makin tak faham ni? Saya dah berapa tak berfaham dah ni. Dia detail sangat lah dia, kan? Tapi ni pun sikit je ni. Cuba siapa ulang balik semula apa yang saya cakap tu. Bukan ulang lah, cuba huraikan balik. Dia tak faham bahagian mana tu. Saya kena minum sikit bagi dia tenang dia. Cuba huraikan yang tak faham tu mana. Ilmu usul fiqh ni dia banyak sebenarnya berkait dengan ilmu kalam sikit. Okey. Tapi lah saya dah cuma nak permudahkan balik. Kalam percakapan ada dua jenis. Satu yang namanya berita, satu lagi namanya ialah perintah. Okey. Berita ni ialah yang boleh dikatakan, boleh dihukum sebagai betul atau salah, benar atau palsu. Okey. Baik. Kemudian bila kita nak bincang perkara ni, ada satu sudut, iaitu sudut penyampai. Okay, kalau berita itu penyampainya adalah penyampai yang integritinya tak boleh langsung dipertikaikan, maka beritanya adalah berita yang benar, tak boleh kata salah. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam Al-Quran. Okey. Yang kedua ialah penyampai itu dia sampaikan benda yang mustahil, maka kita tolak. Mustahil ada dua jenis, iaitu mustahil dalam agama, mustahil dalam akal. Pada akal mustahil. Okey, dan yang ketiga ialah bila kita tengok penyampai itu, kita kata dengan berita yang dia bawa boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okey, so faham itu pun dah cukup dah. Kadang-kadang orang datang pada kita mengatakan ada kereta terbakar kat bawah. Nak percaya ke tak? Tengoklah dia ni. Kita tengok tu, kita dah scan dia. Tengok dia. Scan dia perkara. Sebelum ni dia pernah tak menipu. Pernah menipu, kita dah ragu-ragu dah kat dia kan. Tapi kalau tak pernah menipu, nak percaya ke tak? Tak pernah menipu, tapi banyak bergurau.
Kan? So macam mana? Kita pun ni 50-50 lagi. Tapi datang yang tak pernah menipu dan jarang sekali bergurau, kita memang percaya terus kat dia. Dan dia kata pula nombor plate kereta tu ialah nombor plate kereta kita. Terus kita turun, tinggal kelas ni, betul tak? Okay? Tapi kalau dia tak betul dia benda ni, dia memang banyak bergurau ni. Kan, tak apalah, kita tak dengar, habiskan kelas dulu, turun bawah. Memang tak terbakar pun, dia saja je. Dia akan sama dia bergurau kan. Dia tak adalah maksud dia untuk terbakar tu kan. Okay? Jadi itulah yang kita nak faham dari sudut khabar ataupun berita. Saya rasa cukup yang tu. Pergi kepada al-insya', tuntutan. Apa yang tidak boleh disifatkan sebagai benar atau salah. Insya' ni antaranya ialah perintah dan larangan. Bila sebut perintah, kita tak boleh sifatkan perintah itu sebagai benar atau salah. Tak macam berita. Berita kalau tak kena dengan realiti yang berlaku, salah lah. Kalau kena maka betul. Tapi bila ada orang perintah, kita nak relate dengan apa? Faham tak? Saya cuba nak faham lah, boleh faham tak? Okay, dia bukannya benda kita yang boleh kata ini salah, ini betul, tak. Bila ada perintah, kena buat. Okay? Jadi tak ada orang kata nisbah dia benar ataupun nisbah dia salah tu tak ada pada perintah ataupun larangan. Okey. Selesai yang tu. Tengok yang bawah ni. Sesuatu percakapan boleh disifatkan sebagai khabar dan insya' sekaligus, melihat kepada sudut yang ada. Contohnya, lafaz jual beli seperti aku beli, saya beli dan saya jual, yang bersifat khabar. Dari sudut pemberitahuan apa yang di dalam hati penjual atau pembeli, dan bersifat al-insya' dari sudut sah jual beli tersebut. Siapa boleh faham benda ni? Okey, saya cuba nak fahamkan di sini. Insya' tu bukan perintah, bukan larangan, tapi adalah tuntutan. Tuntutan sesuatu benda, sama ada untuk dibuat ataupun nak menetapkan sesuatu. Boleh faham ke? Kalau menuntut buat sesuatu, namanya perintah, namanya larangan. Kita tuntut jangan buat, maka itu namanya perintah, amar. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah, namanya apa? Perintah. Jangan syirikkan dengan Allah dengan sesuatu, namanya apa? Larangan. Ini adalah insya', bukan khabar. Okey, so dia tak boleh disifatkan sebagai benar atau salah. Okey. Kemudian perbincangan di sini ialah ada satu perkataan yang dari satu sudut dia adalah khabar, tapi dari sudut yang lain sebenarnya dia adalah insya'. Faham tak? Dari sudut zahirnya, macam kalau kita beli kat Malaysia, lepas kita beli tu kan, kita kata saya orang tu dulu cakap saya jual kan. So kita akan jawab beli. Dia kata jual, kita kata beli. Dia kata saya jual, kita jawab saya beli. Betul tak? Okey. Saya beli, saya jual, saya beli. Ini beritahu ke ataupun ini merupakan satu tuntutan? Boleh faham tak? Adakah ni memberitahu? Beritahu. Tapi beritahu ini, pemberitahuan ini, adakah dia membawa satu tuntutan ataupun membawa satu khabar sahaja? Apa tuntutannya? Tuntutan itu ialah pertukaran hak milik. Boleh faham? Saya risau macam tak faham tapi tak apa, kalau faham okey, alhamdulillah. Kan? Saya beli, saya jual. Saya beli macam cerita, saya beli, saya jual. Tapi bila dah sebut ambil ini, ambil yang ni, bagi duit, saya jual, saya beli, lepas tu dia ambil yang tu, boleh tak? Tak boleh. Ini dah jadi percakapan, walau percakapan yang keluar daripada dua orang ini, walaupun bentuknya bentuk beritahu, berita, tetapi dia telah membawa satu tuntutan, iaitu pertukaran hak milik. Okey. Satu percakapan itu boleh berupa khabar tetapi mengandungi maksud insya' untuk faedah tertentu. Contohnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Ini pun lebih kurang. Wal mutallaqat, wanita-wanita yang ditalak, diceraikan, okey, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Asal terjemahannya ialah mereka menahan diri 3 quru'. Mereka menahan diri
daripada berkahwin yang lain, apa dia, selama 3 quru, sama ada 3 haid ataupun 3 kali suci. Okey. Yatarabbasna, asal terjemahannya ialah mereka menahan diri. Okey, jadi ini sebenarnya adalah berita, tapi maksudnya adalah perintah. Okay, sebab tu dalam terjemahan hendaklah, kena ada perkataan hendaklah. Kalau terjemahannya wanita-wanita yang ditalak menahan diri 3 kali quru, salah terjemahan. Faham? Kerana walaupun ayat tu ayat berita, maksud dia maksud tuntutan. Iaitu di sini perintah. Boleh faham tak? So sekarang ni bila kita tahu benda ni, sekurang-kurangnya kita dah mula nak tengok sekarang ni, ini ayat ni dia cerita apa sebenarnya? Adakah ayat ini menceritakan tentang berita ataupun sebenarnya perintah? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ini satu ayat lain lah kan. Dan para ibu, mereka menyusukan anak mereka selama 2 tahun penuh, bagi siapa yang nak sempurnakan susuan. Ini cerita ke perintah ni? Sama juga, yatarabbasna yurdi'na. Okey, mereka menyusukan. Kalau nak jadikan terjemahan tak boleh. Mereka hendaklah, kena tambah, hendaklah mereka menyusukan anak-anak mereka. Okey, so bila hendaklah hukumnya, kita akan belajar hendaklah adalah perintah. Okay, dan hukum perintah nanti kita akan tengok adalah wajib. Sebab tu tak boleh bagi anak minum susu lembu, kena bagi anak minum susu ibu. Kecuali kalau kering lah. Kalau kering tu cerita lain. Okey. Tapi ada jenis orang yang dia tak nak bagi susu tu kerana tak tahulah macam-macam teori ataupun ada yang kata nak bagi sihat, so dia tak bagi. Sedangkan kesihatan menuntut kalau nak sihat kena bagi susu. Okey, satu lagi mungkin tak sebab kerja ke apa semua, sedangkan banyak cara lain nak simpan susu tu. Cuma kita nak atau tak nak je. Kita punya lepas-lepas tu tak usah kira lah kan, nak balik tak boleh. Tapi akan datang ni, kalau ada anak-anak, kita kena galakkan mereka susukan anak. Macam kerajaan kita pun saya rasa kat hospital dulu macam bagi tepung kan, susu tepung satu masa dahulu lah kan. Susu ibu tu simpan, okay, tapi bagi susu tepung. Susu tepung, susu lembu lah kan, ke ada susu lain okay. Tapi satu ketika saya rasa siasah ataupun politik tu bertukar kan, kena bagi susu ibu. Kerajaan, baik hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Okay? So itu yang lebih menepati ayat Al-Quran. Okay, tak apa. Sesuatu percakapan itu boleh berupa insya' tetapi mengandungi maksud al-khabar untuk faedah tertentu. Ini pun satu benda yang boleh berlaku. Nampak macam tuntutan tetapi sebenarnya ia adalah berita. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan nanti kami akan memikul dosa-dosa kamu. Okay, wal nahmil maksudnya kami akan, mana kami akan, seolah-olah macam wal nahmil ni macam perintah tau. Okay, salah satu bentuk tuntutan ataupun perintah. Kalau kamu ikut, pasti kami akan tanggung dosa-dosa kamu. Kemudian Allah sebut wama hum bihamilina min khatayahum, dan mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Okey, perkataan wal nahmil berupa perintah tetapi membawa maksud khabar. Okey, iaitu dan kami akan memikul, bukannya pasti kami akan pikul. Jadi dalam terjemahan tu dia kekal dan nanti kami akan memikul, bukannya pasti kami akan buat. Okey, faedahnya ialah menjadikan perkara yang diberitakan sebagai satu perkara yang mesti dan pasti. Okay, seolah-olah macam orang jahat ni, bila dia nak yakinkan orang baik supaya buat jahat, buat benda ni kami tanggung. Sedangkan dalam akhirat nanti dia tak ada macam tu. Betul tak? Siapa yang buat dia yang tanggung. Okay, cuma siapa yang ajar tu dia akan dapat lebih lagi, sama ada ajar baik ataupun ajar jahat. Okay, jadi siapa yang ajar orang lain buat jahat, dahlah orang jahat tu, maknanya kawan dia tu dapat dosa, yang ajar ni pun dapat tambahan, dia dapat bonus dosa tu.
Begitu juga sebaliknya kalau dia ajar yang baik. Okey. Sebab tu kalau seorang ayah dia ajar anak dia baca bismillah masa makan, seperti mana Nabi ajar kepada Umar bin Salamah, anak tiri dia, ya ghulam sambillah, wahai anak, sebutlah nama Allah, okay, dan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, makan yang dekat-dekat. Okay, jangan makan yang sana tu satu besar kan, so dia banyak sikit. Jangan makan yang dekat-dekat dia. Okay. Kalau kita dah ajar anak ni, katalah setiap kali dia baca bismillah, siapa dapat pahala? Siapa dapat? Anak tu dapat, dan bapaknya pun dapat juga. Betul? Okey. Anak ni sendiri, kalau dia ajar kawan dia makan tangan kiri, nanti dulu dia taiko sikit kan, tangan kanan, tangan kanan, kawan dia pun tangan kanan, nanti dulu bismillah mana? Bismillah makan. Apa jauh-jauh ni, ambil yang dekat ni. Dia makan yang dekat. Siapa dapat pahala kat sini? Kawan dia tu, dia dapat, ayah dia dapat juga. Dan begitulah seterusnya. Okey. Sebab itulah kalau kita baca Al-Fatihah, siapa yang dapat pahala? Saya baca Fatihah, siapa dapat pahala? Kita baca Fatihah, siapa dapat pahala? Siapa dapat? Rasulullah dapat. Betul tak? Jauh ya kan? Dia kata jauh. Jauh. Siapa dapat? Saya nak tanya benda ni. Pasal dia ada kaitan dengan tanggung dosa ni kan, dengan ayat ni. Siapa yang ajar budak ni baca bismillah? Guru dia. Mak bapak dia tak ajar. Mungkin mak bapak dia tak ajar, tapi mak bapak dia hantar dia supaya belajar. Jadi mak bapak dia telah menyenangkan dia untuk belajar. Kalau katakanlah mak bapak dia tak ajar, memang tak nak ajar, okey, itu kalau dia belajar sendiri, mungkin mak bapak dia tak dapat. Tapi kalau mak bapak dia kata, Along ayah baca pun tak apa betul ni kan, Along kena pergi dengan ustaz ni baca sampai dapat. Kata takkan Alongnya ayah penuh juga. Kata ayah banyak kerja kan. Dia tak, ayah setakat yang mampu lah, tapi Along kena. So budak tu pun baca, alhamdulillah dia dapat baca dengan baik. Bila dia baca, siapa dapat pahala? Ustaz dia memanglah pasal mengajar. Ayah dia yang memudahkan dapat pahala juga. Betul? Kalau begitu, perlu tak dia nak sedekahkan bacaan tu kepada mak bapak dia? Tak perlu. Kerana apa? Kerana apa yang dia buat tu sebenarnya memang tak ada, saya tak boleh fikirkan seorang mak dan ayah yang suruh anak dia buat jahat. Ada tak? Kat Malaysia lah, saya tak fikir lah. Sikit lah kot. Contohnya dia ajar anak dia isap rokok. Mungkin ada kan? Dia sambil-sambil isap rokok, mu duduk saja ambil ambil satu rokok batang tu kan, rokok daun tu. Dia ajar anak dia macam nak lipat, memang dia dapat dosa lah. Setiap kali anak dia isap rokok, dia dapat juga, terbakar dia. Tapi kalau dia tak bagi dan dia ajarkan jangan merokok, setiap kali anak dia terasa nak rokok, teringat ayah dia pun tak merokok. Siapa dapat pahala kat sini? Anak tu dapat kerana tak merokok, dan ayahnya dapat kerana memberi amaran kepada anak dia jangan merokok. Tapi secara umumnya kan, saya rasa anak ibu bapa kat Malaysia mesti hantar anak dia belajar baca Al-Quran, betul? Okey, lagi apa lagi? Hantar apa lagi? Belajar fardu ain ada. Fardu ain. So setiap kali anak tu buat, anak tu dapat, bapa tu dapat. So bila begitu caranya, man dalla ala khairin fahuwa ka fa'ili. Sesiapa yang menunjukkan orang lain untuk buat satu benda yang baik, dia adalah seperti orang yang buat. Perlu tak kita nak sedekahkan? Tak perlu dah. Pasal memang dia dapat. Sebab tu jawapan tadi, semua perbuatan kita ni akhirnya pahalanya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa pula nak pergi apa? Kan Al-Fatihah, kan saya mensedekahkan Fatihah ini kepada Sayyidina Rasulullah, sahabat, tak payah dah. Itu macam mana saya nak sebut ni, macam kita mengulang benda yang dah memang tak sebut pun dia dapat juga. Kita hanya mengcomplicatedkan benda tu. Okey, so baca. Memang kita baca Fatihah ni memang macam mana pun mesti daripada seorang yang belajar. Dan akhirnya sampai kepada orang yang membawa Islam ke Nusantara, ke Malaysia. Dia pula dapat daripada, sampailah sahabat Nabi. Sahabat Nabi dapat dari siapa? Dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dah dapat dah benda tu.
Okey. Jadi tak ada dalam Islam ni, dalam Islam tak ada seperti yang ayat ni ceritakan tentang orang kafir bila nak bagi rangsangan kepada orang lain buat jahat kami tanggung. Tak ada yang tu. Okey. Buat jahat tanggung sendiri, dan disebabkan orang tu perintahkan ataupun ajarkan yang jahat, dia pun dapat sama. Sebab tu jangan tunjuk benda yang jahat. Kalau nak tunjuk juga, tunjuk tapi kata tak boleh. Kadang-kadang terpaksa kan, terlalu kan. Anak kita tengok ni, apa benda ni? Nampak tak tu? Nampak tak patung ni? Ini adalah taghut. Kan? Ini adalah apa? Patung yang disembah selain daripada Allah. Jangan sembah patung ni. Tak apa, huraian. Nampak tak ni kedai ni? Ni kedai apa? Kedai jus. Kedai sebelah dia, bawah ni banyak kan. Kena sebut dah kat anak kita tengok, macam cantik lah bekas tu. Kenapa mak botol ni, kenapa tak asyik beli botol macam ni je? Kenapa tak beli botol yang decoration dia cantik sikit lah, macam antik sikit? Kenapa tak beli? Mak kenapa tak beli yang tu? Kau tak payah tahu. Jangan cerita ini adalah arak. Arak tu haram. Bila haram, tak boleh kita minum. Mendekati pun tak boleh, pegang pun tak boleh. Bila kita cerita yang tu, oh iya ke? So dia ingat, setiap kali nak makan tu mak kata tak boleh. Walaupun kawan dia minum, jom party, just for today man. Takkan tak boleh hari ni je. Saya pernah dengar ada orang yang muda-muda, bila dia pergi party tu, kawan-kawan dia minum, tapi dia tak minum. Rasa pasal dia tahu benda tu haram, dan dia minta tukar sekolah kerana kawan-kawan dia buat gitu. Di satu tempat di Kuala Lumpur lah kan. Alhamdulillah, dia keluar pergi masuk sekolah yang elok sikit. Okay? So kita kena beritahu pada dia orang. Dan kena ingat, setiap kali ada soalan yang keluar daripada anak kita, jawab, jangan tak jawab. Bila dia dah soal tu, artinya dia insya-Allah dah bersedia untuk jawapan tu. Okey. So lebih kurang itulah yang kita nak bincangkan hari ini. Okay, secara ringkasnya kita dah faham bentuk apa, kalam tu ada isim, fi'il, harf ataupun huruf kan. Kemudian ada yang percakapan yang merupakan berita, dan percakapan yang merupakan tuntutan. Okey, dan ada dalam bahasa Arab pula ada satu lagi yang dinamakan nampak macam berita tapi sebenarnya tuntutan. Nampak macam tuntutan tapi sebenarnya berita. Okey, dan benda ni macam mana nak dapat? Belajar. Itu cara dia. Okey, dia makin belajar makin alim ke makin jahil? Satu, makin alim. Yang kedua, makin rasa jahil. Dah tak? Pasal banyak lagi, betul? Bila kita dah belajar, ini baru usul fiqh, yang usul apa lagi? Usul tafsir sudahlah sikit kan. Usul fiqh lagi, baru tahu ada usul hadis. Ada lagi usul nahwu, yang apa, usul lughah. Nahwu kan, nahwu ada saraf pula, saraf ada balaghah pula. Lagi apa lagi ada? Usul fiqh, kawan dia qawaid fiqhiyah. Jadi bila kita tahu benda ni, kita pun rasa tawaduk, rendah diri lah. Yang mana tak? Okay? So itu cara dia. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendahkan dirinya kerana Allah, Allah akan angkat dia. Okey? Ada soalan ke nak tanya? Okey, contoh tadi saya punya ni muka surat lain sikit kan. Lam, huruf lam tadi menunjukkan sebab, menyatakan sebab. Dalam surah Ibrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Alif lam ra, kitab ini kami turunkan kepadamu litukhrija. Okey, sebabnya apa? Supaya kamu mengeluarkan manusia daripada li kan, lam tu. Ini contohlah, litukhrija. Sebabnya adalah untuk kamu, ataupun kerana supaya kamu mengeluarkan manusia daripada daripada kegelapan kepada cahaya. Dan begitulah banyak lagi dalam Al-Quran ni benda-benda yang lebih kurang sama. Dia lam tapi bawa banyak maksud. Okey, dan maksud tu kita faham daripada konteks bahasa Arab. Okay. Dia lebih kurang macam bahasa kita, peguam sedang membela apa? Dia terus kata bersalah ke?
Ha? Petuduh itu. Tertuduh. Tak apalah. Peguam sedang membela Abu. Senanglah kan. Ya, dia nak kata membela ke membela? Mana satu? Itu yang saya nak fahamkan kat sini. Lam tu sendiri dia ada sebab, dia ada hak milik, dia ada menunjukkan kebenaran. Okey, fa tu ada membawa maksud maka, ada membawa maksud sebab. Kan? Macam mana kita nak tahu benda ni? Konteks ayat. Okay, petani nak macam apa? Membela ayam, betul? Tak boleh cuma membela ayam. Dalam masa kita pun ada benda tu tau. Kadang-kadang kawan-kawan kita kan, bila dia sebut tu, adalah perkataan macam ni lebih kurang kot. Dia baca, dia membela ayam, dia membela peguam membela Abu. Dia bukan membela. Oh, okay. Membela ni bela. Tak, bela. So Arab, Melayu ada gitu. So Arab pun ada maksud yang berlainan. Okey? So kita pun sama. Dan dengan itu kita faham, nak faham bahasa Arab kena dengan bahasa Arab. Sebagaimana nak faham bahasa Malaysia kena dengan bahasa Malaysia. Kita kena, macam mana kita nak sebut antara cara nak faham bahasa Arab ialah makan kurma. Dah betul? Kalau kita nak faham bahasa Arab, kita makan belacan. Tak jadi. Betul. Kan, tengok dalam YouTube ni, orang Mesir kecek Kelantan. Cuba buka tengok. Ada orang Mesir, muka Mesir tapi cakap Kelantan. Dia ni macam orang Kelantan. Dia kata, kenapa hamba boleh kecek Kelantan? Hamba makan bodoh. Dia kata, dia cuba. Dan dia kata, kenapa orang Malaysia tak boleh cakap bahasa Arab? Kerana mereka tidak bergaul dengan orang Mesir. Mereka tak bergaul, sebab tu bahasa Arab tak dapat. Dia sendiri cakap benda tu. Betul, itu cara dia. Cakap dia, satu kena cakap, yang kedua kita kena cuba tengok adat yang dia buat. Kalau dia suka bergaduh, kita pun gaduh dengan dia. Bila bergaduh tu, kalau dia bergaduh, kita tak nak bergaduh, kita tak dapat. Dia bergaduh, kita pun cuba bergaduh, mula-mula susah, malah siap lah kau kan. Tak, senyap kau, pasal aku lebih hebat dalam pergaduhan, dalam bahasa dia tu. So itu cara dia, antaranya ialah makanan juga. Sebab tu sajalah nak habiskan masa ni. Antara ilmu yang kadang-kadang penting untuk kita ialah ilmu, apa nama dia? Antropologi. Apa ilmu tu? Kerja apa? Tak, saya takut saya salah je. Saya tanya tu. Dia nak kaji satu macam kaum kan. Dia kena buat apa? Dia kena masuk dalam kaum tu, duduk kat situ. Dalam pepatah Arab pun mengatakan, man khalata qauman 40 yawman sara minhum. Sesiapa yang duduk dengan satu bangsa 40 hari, dia akan jadi macam orang tu. Tapi kalau duduk 4 tahun, tapi tak dengan mereka, duduk dengan orang kita di tempat dia, tak jadi apa? Jadi rugi kalau kita nak pergi belajar bahasa Arab, belajar buat cara Arab. Cakap dalam bahasa Arab. So bila nak apa yang saya nak kaitkan dengan usul fiqh ni, nak faham usul fiqh, buat macam kita ni dalam usul fiqh. Jangan buat macam kita tengah belajar tafsir. Tafsir kan relax sikit kan? Betul tak? Dari tafsir, okey, aku buka ayat ni baca, lepas tu Allah mengatakan begini, maksudnya begini, hadisnya begini, selesai. Tak, usul fiqh lain, dia kena fikir, kena baca dulu sebelum datang, gitu kan. Mana tak faham tu, tak letakkan tanda dia pun semua, datang tanya. Saya bukan nak marah tak, saya bukan nak apa tak, tapi nak ceritakan macam mana kalau nak faham tu kan. Kadang-kadang saya pun nak faham, saya takut orang tak faham. Kan? Tapi begitulah. Yang pentingnya ialah kita kena cuba memahami. Kalau bahasa Arab, kena faham bahasa Arab melalui orang Arab, iaitu bahasa dia dan budaya dia. Sebab tu dah nak baca Al-Quran, nak baca sirah Nabi kan, kita kena baca tu, kita gambaran kita ialah padang pasir. Jangan baca tu gambaran kita ialah apa dia? Twin Towers. Tak boleh. Baca di Twin Towers tak ada. Keluarkan kita punya imajinasi pun padang pasir. Saya tak boleh imagine lah padang pasir macam mana. Buka YouTube tengok padang pasir macam mana. Kan antara Mekah dengan Madinah, tengok macam ni. Sebab kita faham. Sebab tu kalau boleh baca dalam Quran ni, kenapa jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga yang mengalir padanya sungai-sungai. Pada kita biasalah benda ni. Benar tak?
Macam biasa je. Apa? Kenapa diulang banyak sangat? Kerana kalau duduk kat sana, kita tengok inilah kehebatan. Okay, sebab tu kalau orang Arab datang sini, tengok macam mana dia macam apa, macam histeria kan dia. Datang kat Malaysia ni, dia sukalah pergi kat tempat-tempat ni, yang taman-taman ni. Pasal apa? Pasal kat sana tak ada, kurang. Okay, dengan cuacanya apa semua kan. Okay, so kita kena faham mengikut situasi dan keadaan. Okey, ada soalan nak tanya ke? Ayat berapa tu? Maidah kan? Ayat wuduk ni. Okey. Maksud aula mastumun nisa ialah ada dua maksudlah. Asal perkataan la masa ialah sentuh. Asal perkataan dia sentuh. Dia lebih kurang sama dengan massa. Okey. Yang bermaksud sentuh. Tapi ayat itu, ataupun kamu menyentuh wanita, apa maksud dia? Mengikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah, maksud di situ ialah bersetubuh dan bukannya sentuh. Okey. Sedangkan sebahagian ulama ada seperti Imam Syafi'i mengatakan maksud situ ialah sentuh. Jadi kalau hukum dia akan berbeza dari sudut kalau ikut pandangan Imam Syafi'i, lelaki sentuh perempuan kena ambil air sembahyang. Okey, tapi mengikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah, lelaki yang bersama dengan isterinya, bersetubuh dengan isterinya, barulah kena ambil air sembahyang. Okey, tak apalah, saya tak ingat ayat tu ayat mana. Jadi itu dua pandangan yang ada. Okay. Tetapi bila ada pandangan begini, kita ada etika kita lah, macam mana kita nak pilih pandangan ulama. Okey. Antaranya ialah dengan melihat okey, sebelum tu yang berlaku kat sini ialah Al-Imam Syafi'i melihat kepada bahasa Arab. Okey, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan bahawa al-mas wal lams, sentuh dalam Quran membawa maksud jima', iaitu bersetubuh. Allah memberikan bahasa tersirat terhadap apa sahaja yang Allah inginkan. Okey, jadi situlah berlakunya perbezaan. Dalam nak melihat kepada perbezaan, etika kita ialah antaranya ialah pertama, tengok dalil-dalil lain yang berkaitan dengan tajuk. Kita akan dapati sebagai contoh, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Bukhari dan lain-lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW pergi keluar untuk sembahyang. Sebelum keluar rumah tu, dia kucup isteri dia. Okey. Lalu keluar terus sembahyang. Jadi secara umum, lelaki yang kucup isteri dia, adakah dia akan letak plastik ke? Ni apa dia panggil ni? Ni apa? Sliding door kan? Letak sliding door. Kucup kat situ. Tak ada orang buat kerja macam tu kan? Dia kalau kucup lah. Okey. Jadi dia takkan letak apa dia panggil ni? Niqab ke? Kucup ni tak ada. Dia biasa kalau kucup. Dan biasanya bila Aisyah sebut yang tu, dan Aisyah radhiyallahu anha tak sebut antara semasa kucup itu ada sekian-sekian, ada halangan, maka bila tak sebut artinya tak ada. Okey. So tengok dalil-dalil yang berkenaan seperti itu. Okey, dan lepas tu etika yang kedua ialah level khilaf. Maknanya perselisihan pendapat ni antara sahabat dan ulama. Sahabat, bawah sahabat tabi'in, bawah tabi'in, tabi'un tabi'in, bawah lagi barulah sampai zaman Imam Syafi'i. Jadi kalau ikut level siapa lebih tinggi? Level sahabat lebih tinggi. Jadi kalau sahabat pendapatnya bercanggah dengan orang yang selepasnya, ramai di kalangan ulama, ahli sunnah mengatakan yang kita terima ialah pandangan sahabat. Okay. Walaupun begitu, kita tetap, kalau kita ambil yang pandangan yang Ibn Abbas, kita tetap menghormati pandangan yang lain ni.
Itu etika dia dalam mendepani persoalan macam ni lah. So jangan ada orang yang contohnya kata pandangan yang betul ialah pandangan Ibn Abbas, Imam Syafi'i tak faham. Jangan cakap macam tu, tak boleh. Imam Syafi'i berusaha untuk memahami. Okey, jadi ini lebih tepat, ini marjuh, ini kuat, ini lemah, tak apa. Itu biasa. Dalam usul fiqh kita akan belajar nanti, ada pandangan yang rajih yang kuat, ada pandangan yang marjuh yang lemah. Itu benda biasa. Bila sebut rajih marjuh, tak membawa maksud kita menghina sesiapa, tak ada. Ini benda yang apa dia, yang biasa dalam perbincangan yang mesti yang ada apa dia, percanggahan. Okay, kalau kita ambil satu, kita pergi hospital, jumpa dengan seorang pakar ni kata kena apa? Kenapa? Bukan kena potong, kena potong tu terajis sangat kan, kena operation. Salah tak kita ambil second opinion? Tak salah. Lepas tu kalau kita ambil second opinion dan kita pun setuju dengan second opinion yang mengatakan tak perlu operation, makan ubat ini yang tak ada kat hospital tadi, ini ubat yang baru keluar contohlah kan, makan ubat ni selesai. Adakah bermaksud kita downgrade apa, ataupun kita apa, kita menghina pakar yang pertama? Tak. Pandangannya dihormati, tapi saya ambil pandangan yang ni. Itu je. Okay, masalah kita sekarang ialah bila berlaku dua pandangan yang bercanggahan, bila ambil pandangan A, kita akan cerca pandangan B. Ambil pandangan B, dia ni tahu apa kan, ngaji tak habis. Dan macam-macam lah perkataan yang tak sepatutnya keluar tu tak payah. Saya ambil pandangan ni marjuh. Kalau awak nak tanya orang lain silakan, tapi kalau tanya saya, jawapan saya ialah yang ni, berdasarkan pada sekian. Selesai. Okey. So itulah maksud dia. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain kalau ada? Okey, homework boleh tak bagi sikit? Homeworknya senang aja, baca je. Baca yang ni, al-haqiqah, al-majaz kan. Benda ni baca, tapi yang ni menarik sikitlah. Mana taklah susah sangat saya rasa. Okey. Dan baca juga bahagian al-amr, iaitu perintah. Saya rasa minggu depan kita akan selesaikan yang tu. Minggu satu lagi barulah an-nahi. Itu saja untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam.